sampai umur berapa you nak bersara kan. Jadi dah plan dah setakat mana umur nak bersara, apakah jawatan yang tertinggi nak dapat, dan bagaimana kita nak berhenti. Assalamualaikum guys. Kembali kita di siri podcast Rise Up. Bersama saya Bella Je. Okay, Bella Je. Dan the one and only guys, Datuk Norman Abdul Halim. Yo, what's up? Terpaling kacak. Janganlah lebih jual air pula. Okay Datuk, macam mana hari ni Datuk? Okey je. Okey je. Ada Ready. lagu-lagu nak menyanyi sikit ke? Tak payahlah. Dah bersara dah sebenarnya kan. Dah You bersara. lupa 2018 kita cakap dah kita bersara kan. Okey Datuk. Alright Datuk. Okay, topik dan isu hangat hari ni, apa yang kita nak bincangkan adalah branding. Okey. Datuk. Ya, branding. Kepada usahawan mikro, kena take note ya. Topik ni sangat penting untuk you guys. Bagaimana untuk meningkatkan sales, bagaimana untuk create your own personal branding especially. Okay? So Datuk, soalan saya Datuk ya, yang pertama, apakah branding dan kenapa branding ni penting dalam perniagaan Datuk? Okey, pertama sekali brand yang kita wujudkan ni adalah mencipta identiti kita sendiri. Ya. Bagaimana kita membezakan produk kita dengan produk pesaing. Dan bagaimana kita boleh tarik pula mereka yang boleh jadi brand tu sebagai dia loyal kepada brand tersebut. Contohnya kenapa kita nak Coca-Cola, kita tak nak minum Pepsi. Ataupun kita nak naik kereta Pro 2 dan tidak naik kereta lain. Contohlah saya bagi contoh. Okay. Jadi itulah antara sebenarnya bila kita buat perniagaan ni, antara perkara yang pertama kita kena lihat ialah macam mana kita nak mewujudkan brand kita yang unik, yang berbeza, boleh membezakan kita dengan pesaing dan senang orang nak ingat. Something yang memorable. Dan of course dia berkaitan tentang penjenamaan ataupun brand ni, dia bukannya cakap pasal brand nak cakap color je ke ataupun logo macam mana. Itu yes, as part of it. Tetapi yang penting yang dalam branding ni ialah bagaimana kita mencipta sesuatu aura untuk jenama kita. Jadi apakah KRU contohnya? Apakah contohnya kalau saya nak bagi relate kepada penonton kita yang beragama Islam, contohnya bila kita lihat macam ustaz tanya ustaz pula Saya kena laburkan sikit ke? Saya cakap macam ni lah ya. Okey. Kalau kita cakap kan macam kita cakap macam kita, saya bagi contoh lah kalau mereka yang beragama Islam. Contohnya bagaimana orang tahu orang tu orang Islam daripada pandangan kacamata orang kat luar. Kan? Cuba Bella. Apa yang Bella katakan? Macam mana? Cuba bagi tahu saya. Okey, mungkin dari cara dia menjaga solatnya. Datuk, ni aib saya Datuk kalau saya jawab soalan. Okeylah, okey. Saya jawab saya berbicara. Saya ni tanya pada saya kan. Saya tak boleh tanya pada Bella. Itulah jangan Datuk. Okey. Jadi kalau kita lihat kalau kita tengok, dia semayang. Betul lah sebahagian Betul. dia di Islam. Okey, dia puasa, di Islam. Dia keluarkan zakat, di Islam kan. Tunaikan haji, Islam. Semua itulah apa-apa yang dikatakan sebagai rukun Islam. Kan ada 5 perkara semua sekali. Dan kalau kita lihat kenapa kita buat tu semua? Itu dari persepsi luar. Saya bukan cakap Islam tu brand tapi saya cakap nak kaitkan persepsi orang tu adalah dia orang Islam kerana dia buat semua 5 perkara betul, ni kan. Faham. Tapi apa yang buat dia buat semua 5 perkara ni? Apa dia? Boleh jawab? Datuk, Okey, saya jawab. Dia kerana apa ya? Dia kerana percaya pada Tuhan, pada Allah, percaya pada Rasul kan? Rasulullah, dan percaya kepada hari kiamat. Semua tu. Itulah rukun iman dari 6 perkara. Jadi itulah sebenarnya kalau cakap pasal brand. Okey, kalau kita kaitkan brand tu, apakah ciri-ciri yang ada dalam KRU tersebut yang dilihat dari orang luar? Kan? Orang cakap apa yang first top of mind dia nampak? Ini KRU lah. Lagu dia ni macam KRU lah. Dia punya filem ni KRU lah. Kan? Ada orang kata kalau KRU dia ada style dia macam mana. Pasal orang dah lihat KRU menghasilkan sesuatu produk, dia ada kaitan dengan kreativiti, kaitan dengan teknologi. Dari segi kelainan yang dibawa selalunya ada elemen fantasy, CGI, effects dan sebagainya. Mesti ada something yang bukan seperti masa biasa-biasa je. Jadi itulah sebenarnya KRU. Jadi KRU adalah dari segi brand kita sebut, kerana kita pastikan konten kita yang kita hasilkan semua ada elemen-elemen sebegitu. Jadi sama jugalah contohnya kalau KRU buat masterclass, kita buat training. Kan kita kena buat cara lain daripada orang yang lain.
So itulah sebahagian daripada penjenamaan. Ini bukan saja sebahagian daripada business plan, tetapi juga sebahagian daripada penjenamaan kita untuk mengasingkan ataupun membezakan kita daripada pesaing. I see. Alright, Datuk, boleh Datuk bagi contoh ataupun perbezaan di antara personal branding, product branding dan corporate branding? Okey, kalau kita lihat KRU saya bagi contoh balik kat KRU senang orang nak relate kan. Macam saya bila saya buat platform media sosial saya gunakan platform nama saya dan saya sebagai penjenamaan diri saya sendiri. Saya cuba mengelak daripada cerita-cerita. Contohlah katalah saya tak adalah nak provoke orang, nak dapatkan reaksi negatif netizen dan sebagainya. Kerana itu personal brand saya. Personal brand saya nak tunjukkan diri saya siapa. Saya nak tunjukkan saya seorang pemimpin, saya seorang berwawasan, saya juga seorang yang menjiwai perasaan orang lain. Ya, tak kira lah orang tu jadi security guard ke ataupun dia jadi receptionist ke apa ke, saya tak kisah siapa mereka, asalkan dia orang hormat saya hormat dia orang. Jadi sama jadi konsep itu dari segi personal brand saya adalah diri saya sendiri. Saya sendiri tak adalah macam nak pilih bulu kan, orang ni okey, orang ni tak okey. Tapi of course lah, saya jumpa ramai orang kenamaan, saya juga ramai jumpa orang biasa-biasa. Jadi itu adalah realiti saya kan sebagai kehidupan saya, dan saya cuba tunjukkan diri saya, dan juga ada kalanya saya gunakan platform media sosial saya juga selitkan juga produk-produk yang dikeluarkan. Jadi itu masuk kepada product branding pula. So product branding, kalau sedar tak sedar, setiap artis yang dilahirkan, seperti contohnya Mojo. Ya, Mojo dah memang ada cara orang sendiri, dan it's not the same bila kita tidak ada penyanyi asalnya, Awira. Betul. Dan apabila kita panggil balik Awira bersama band dan kita buat persembahan Mojo seperti mana yang ada sekarang ni, kita dah keluarkan lagu-lagu baru. Bella pun ada lah video kita. Tengok guys. Rugi dah tengok. Korbankan kita. Yes. Okey. Dan korbankan kita, sebenarnya Bella ada melakukan watak dia. Siapa tak tengok rugi guys. Rugi. Sila tengok. Tapi Mojo pula, dia adalah technically product brand kita. Kerana kita tengok apakah itu Mojo pula. Jenama dia lagu rock, modern rock, dia ada orkestra, dia ada choir dalam nyanyiannya, dan of course orang kenal Mojo ni dengan lagu-lagu lebih kepada ballad. Tapi sekarang ni kita nak cuba tukar sikit, kita nak bagi dia lagu-lagu rancak juga kan. Jadi itu adalah sebagai product branding kita. Itulah produk. Mojo adalah salah satu produk di bawah KRU Music. Dan kita juga ada brand kanak-kanak seperti Kikako Kids. Itu memang untuk kanak-kanak, di mana ciri-ciri macam mana kita sampai dan kita promosikan Kikako adalah cara berbeza dengan Mojo. Of course lah, audience berbeza kan. Dan last but not least is the corporate brand. Kan? Macam KRU is a corporate brand. Kita cuba juga perbanyakkan juga brand-brand di bawah KRU ni, termasuklah KRU Studios yang buat filem, KRU Music, KRU Media yang buatkan portal kita, ada Boom, ada Journal, dan kita juga ada KRU Masterclass. Jadi kita ada corporate brand yang mana kita setiap satu, kalau kita lihat dari segi platform media sosial kami, boleh kita lihat perbezaannya dari cara penyampaian kami untuk KRU Masterclass dan juga dengan platform-platform yang lain, kan? Ataupun dengan Cartoon Studios adalah jenama kita, ialah part of the corporate brand. Dan corporate brand tersebut adalah untuk ibu bapa yang menonton, yang boleh share konten tu bersama anak-anak mereka. Jadi itu adalah sebahagian daripada corporate branding. Dan of course lah, dari sudut ini bukan cakap pasal social media aja. Pasal branding ni beyond social media. Jadi kita ada elemen platform digital yang lain, contohnya seperti laman web kita, business card kita, kan, collaterals yang kita buat. Of course, logo is part of it, color that you choose, kan. All those things semua tu sebahagian daripada bagi orang, bukan saja untuk mengenali dan membezakan jenama kita dengan pesaing, tapi bagaimana kita timbulkan kepercayaan, the trust, the brand promise kita kepada orang yang nak mengikut kita ni. Datuk, saya tertanya-tanyalah, brand promise tu apa tu Datuk? Brand promise apa, kita dah cakap apa kita nak buat lah. Kita dah tunjukkan kita sesuatu. Kita dah cakap kita dah berjanji. You dapat dia tengok benda ni, you akan dapat. Contohnya, kita katalah kita buat product branding kita. Katalah kita cakap buat cerita horror. Kita kata KRU keluarkan filem Karak, for example. Cerita horror kan. Dan kita dah buat trailernya dan kita sell it as a horror film. So that's the promise. Kan? Cerita tersebut, product brand tersebut. Dan kalau you nak tonton filem tu, masuk panggung, you're ready to watch a horror movie. Janganlah bawa anak-anak kecil, nak tonton, expect nak filem gelak ketawa. Kan? So sama juga dengan filem animasi. Kita brand promise kita adalah untuk family. Ataupun kita cakap pasal Wetland Studios yang kita buat baru-baru ni, Taman Tema.
Juga sama, kita punya brand promise is actually more of a environmental conservation, ya, dan juga wildlife punya protection. Jadi semua tu adalah brand promise kita, dan kita kena pastikan apa kita janjikan, experience kepada yang mereka melanggan ataupun mengikut ataupun datang sebagai pelawat, contohnya di Wetland Studios, dia dapat merasai apa message yang kita nak cuba sampaikan. Jadi brand promise tu sangat penting. Betul. Untuk kita cakap apa kita janjikan dan bagaimana kita deliver. Okey Datuk. Datuk juga sebenarnya dikenali sebagai Abang Long Bagi yang tak tahu, tapi saya rasa semua tahulah guys. Come on. Abang Long Kenapa Abang Long Datuk? Saya nak tahu dulu yang tu. Yalah, pasal adik-beradik saya yang paling tua kan. Jadi Abang Long ni orang dah biasa panggil saya Abang Long. Jadi adalah juga branding kat situ kan. Kenapa saya? Pasal saya kadang-kadang merasakan hubungan saya dengan audiens saya tak nak ada rasa macam ada renggang tau, kerana ada formality dan sebagainya. Kadang-kadang umur pun ada faktor juga. Jadi ada yang pengikut saya sangat muda, 18 tahun pun ada. Jadi bukanlah mereka memang gap, memang layak panggil anak pun. Tapi nak rasa sentiasa rasa relevan dengan mereka. Saya cakaplah bagi Abang Long kan. Kalau saya bagi atuk lah semua bagai uncle kan. Itu dah, kalau uncle lah rasa macam alamak kan. Saya nak ada orang dapat dengan saya. Okey, faham. Abang-abang kan, ada bercakap dengan you sebagai kakak ke, sis ke, barulah best kan, bro. Okey, back to Abang Long tadi Datuk Abang Long ni bila orang kenal Abang Long, Datuk Norman. Okey, adakah Abang Long ni mempengaruhi juga perniagaan Datuk? Basically, okay, yes. Abang Long is a part of personal branding, right? Yes. So, adakah itu mempengaruhi perniagaan Datuk juga? Betul. Ya, saya rasa dia punya masyarakat kita ni, dia lihat Abang Long ni sebagai orang yang dihormati. Orang yang boleh kita terima sebagai pemimpin kita. Dan sebagai abang pula, dia tak rasa jauh nak bercakap dengan Abang Long ni. Kalau kita cakap dengan Pak Long mungkin jauh sikit, dia rasa bapak-bapak kan cara, tapi dengan abang lain. Jadi saya rasa it's important for me to maintain that brand. Saya tak tahu dah berapa lama orang boleh terima saya sebagai Abang Long kan. Tapi saya dengan adik-beradik saya akan tetap jadi Abang Long mereka. Jadi saya rasa orang boleh terima kot. Kalau walaupun lah besok lah umur saya dah masuk meningkat tu 60 tahun ke, mungkin masih boleh maintain Abang Long lagi kan. Boleh maintain lagi, boleh maintain guys. Yeah. Okay. So kita break dulu. Ya, kita berehat dan kita kembali selepas ini. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Hai guys, kembali kita dalam siri podcast Rise Up. Yeah. Okey, bersama terpaling kacak ya. Tak adalah paling kacak. Gitu. Malas je nak belanja nyanyi sikit. Kan panjang podcast ni. Biasa-biasa je. Oh, Abang Long. Okey, Datuk, saya nak tanya soalan Datuk ya. Boleh. Bagaimana KRU ni bina jenama dia sendiri, dan dari personal, produk hingga ke corporate branding? Bagaimana Datuk? Kita bernasib baik. Kami bernasib baik kerana kami bermula sebagai sebuah kumpulan muzik. Saya tidak masuk sebagai penyanyi solo. Saya masuk dengan adik-beradik saya dengan kumpulan KRU. Dan kita masuk tu automatically kita dah menjenamakan syarikat kami. Kan? Syarikat KRU. Dan di situlah sebenarnya bermula dari segi branding exercise kami. Orang lihat KRU sebagai penyanyi saja. Lepas tu sebagai label rakaman. Kemudiannya sebagai film studio. Dan ada yang elemen training kemudiannya. Dan ada pelbagai lagi lah. Ada dia punya cabang-cabang ni. Setiap 5 tahun kita ada tambahan dari segi cabang perniagaan yang kita tambah. Jadi secara tak langsung bila nama KRU tu adalah asas-asalnya produk EMI. You must remember it is part of the artist under EMI, tetapi dia adalah jenama kami and we are the owner of the brand. Kami pada awal-awal kami dah trademarkkan brand kami tu, tapi taklah seawal 1992, saya rasa tahun 97 kot, 5 tahun selepas. Dan kita sedar bahawa jenama ni ada value kan. Jadi di situlah sebenarnya proses penjenamaan tu telah bermula dan melalui muzik kami. Seterusnya saya sendiri ada cara saya sendiri, Yusri ada, Edri ada.
Mungkin pada ketika itu tidak begitu dapat dilihat bagaimana personal branding tu berlaku kerana kita tak ada social media ketika itu. Sekarang ni zaman social media, lebih banyaklah kita boleh tonjolkan siapa diri kita, siapa kan. Tapi ketika itu tidak adalah individu. Tapi kita ada juga cara pemakaian kita. Adri memang always nak guna, nampak macam lain daripada lain lah Adri. Rambut dia buat macam, adalah dia botakkan rambut lah semua sekali kan. And then Yusri ni lebih kepada yang sebagai vokalis. Dia yang handsome kan. Yang peminat yang remaja-remaja dia sukalah. Semua kan. Yang lebih kurang kan. Saya ni lebih kepada, Adri tu bad boy. Saya ni in between. Saya tak macam goody-goody macam Yusri. And tak macam bad boy sangat macam Adri. Saya tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu je dalam. Tapau dua-dua. Jadi saya rapper juga kan. Jadi kat situlah saya punya personal brand saya. Orang nampak dia, oh ni rapper. Ini Abang Long, spokesperson pada KRU pada ketika itu. Dan semua tu, and then last masing-masing ada cabang-cabang sendiri. Pasal Yusri pun progress to become an actor, jadi director kan. Saya pula progress jadi usahawan, and then Adri pula jadi composer, lebih fokus pada sebagai composer, producer. Jadi proses penjelamaan diri tersebut berlaku sepanjang kerjaya kami, especially sepanjang 10 tahun yang pertama. Di mana situ kita nampak perkembangan dia mula dah bercabang ya. Dari segi produk branding kita, KRU melihat produk kami adalah setiap album yang kami hasilkan, setiap lagu kami hasilkan, setiap lagu tu adalah brand kami. Jadi itulah antara yang kita lihat macam mana kita promote setiap produk tersebut. Jadi secara keseluruhannya boleh saya katakan branding exercise bagi KRU ni sebenarnya berlaku secara organik dan tidak dirancang sebenarnya. Alhamdulillah, kami pun tak adalah macam ada master plan genius sangat lah. Tahun 1992 masuk jadi artis EMI, tiba-tiba dah ada plan dah sampai 30 tahun ke depan. Tak ada. Kita lalui semua ni dari segi pengalaman. Saya sendiri dari segi perniagaan, saya banyak membaca. Dan di situlah sebenarnya saya lihat, okay, macam mana kita nak trademarkkan brand KRU. Dan kemudiannya brand-brand macam Cicak Man ke ataupun Magica dan sebagainya. Semua tu kita register sebagai trademark. Okey Datuk. Saya nak tahulah, bagi yang baru nak bermula bisnes, diorang of course lah diorang nak bina jenama diorang sendiri. Jadi apa orang kata preparation ataupun proses yang dilakukan? Okay, kalau kita lihat dari sudut perniagaan lah, saya tak cakap pasal personal branding kan. Personal branding tu you have to know who yourself. Betul. Siapa diri you sendiri kan. Yang penting sebagai syarikat, kita kena lihat yang pertama sekali, adakah nama kita ni melambangkan apakah itu ciri-ciri yang kita nak sebagai brand promise kita, apakah ciri-ciri yang kita nak tonjolkan, membezakan kita daripada pesaing dan sebagainya. Dan kita tengok pula industri kita benchmark kan orang lain yang macam mana buat brand lain-lain. Pasal kita nak ada nama yang unik. Macam sekarang ni yang kalau dulu dia just come up with the name kan. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, nak tengok pula dekat ada domain name apa yang available yang kita boleh pakai, yang mudah pakai .com ataupun ada .io ke apa ke kan. Tapi dia kena yang mudah orang nak type. Nak ingat. Nak type pun. Kalau panjang-panjang pun siapa nak type panjang-panjang. So jadi kita try permudahkan. Cuba cari perkataan-perkataan yang unik, yang mudah. Kalau kita cakap macam contohnya macam just very generic lah. Tapi kalau you cuba carikan brand yang nampakkan aspirasi, you create the brand that you tell, you buat tudung lawa, macam mana yang macam you buat, ada style dia semua bagai. Tapi ada satu brand yang you boleh katakan orang boleh relate to that tudung yang lawa tu, kena dengan brand ni. Jadi nama tu pun kena pastikan bahawa tak ada orang lain dah cop dulu. Jadi senang kita nak masuk dekat platform media sosial pun tak payahlah the real lah sekian panjang cerita nak tulis tu kan. Kalau dia betul dia buat dia punya tag dia, katalah Bella contohnya. Kalau Nabi Bella mungkin dah orang banyak dah cop nama tu. Tapi kalau lah besok ada jenama nak dibuat, dia kena cari yang nama yang mungkin yang orang tak pakai dan kita boleh gunakan untuk ke semua platform media sosial yang popular. Jadi tak adalah macam ini kejap ni ada macam Mojo kan, Mojo rock band official for example. Pasal dah ada Mojo tersebut. Jadi kita nak gunakan just Mojo susah. Jadi mungkin dah terlambat lah untuk pasal kita pun masuk agak Mojo dah mula pada tahun 2012 lebih kurang 2011-2012. Dan apabila diorang diam kejap, diorang baru nak start balik media sosial, kat situ susah nak dapat. Kalau nak permudahkan, add Mojo for example. Lagi mudah. Macam Mojo kan, kita kena buat mojo.bandofficial. Dah panjang lah sikit. Tapi terpaksa lah. Pasal nama Mojo tetap Mojo kan. Jadi itulah, kalau kita nak buat satu jenama tersebut, dia kena pastikan awal-awal kita cari nama yang orang lain tak pakai lagi. Jadi semua kita boleh pakai dengan domain name-nya yang kita ada, yang mudah.com kan.
social medianya kan. Jadi tak ada panjang-panjang menjela-jela lah. And then biar konsisten. Jangan dekat TikTok lain, dekat Instagram lain, dekat YouTube lain. Jadi kiranya kalau saya nak jadi famous kan Datuk saya nak buat personal branding saya, tak boleh pakai Bella Datuk kan? Susah sikit Bella sekarang. Stilah dah ada. Banyak sangat Bella kan? Tukar nama lah macam ni. Okey Datuk. Soalan yang seterusnya. Apa persediaan dari sudut melindungi jenama kita agar tidak dieksploitasi oleh pihak ketiga? Okey. Pertama sekali kita kena pastikan ada satu perjanjian antara kita dengan, kalau contohnya kita buat dengan partner kita kan. Kalau kita ada partners, kita biarlah brand tu adalah milik syarikat tersebut ataupun enterprise ke syarikat. Jadi ia menjadi aset kepada syarikat ataupun enterprise. Keduanya, of course kita kena ada perjanjian tersebut. Jadi kita kena ambil kira pada satu ketika nanti bukan semuanya akan maintain the same. Nanti kan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Mungkin ada benda-benda yang berlaku yang kita terpaksa berpisah kan. Macam-macam boleh berlaku. Jadi kita kena pastikan aset tersebut, nama dan jenama tersebut kita masukkan dalam syarikat ataupun entiti yang tidak bernyawa lah tetapi organik kan. Syarikat tu adalah tidak bernyawa tetapi organik. Keduanya, bila kita dah ada milik syarikat tersebut, next step is to actually daftarkan kepada registrar lah. Macam di sini di Malaysia, MYPO. Kita daftar sebagai trademark. Dan kita tengoklah kategori mana kita nak kaitkan. Copyright kan, ada yang dia punya, tapi jenama selalu trademark lah. Dan situ sebenarnya kita kadang-kadang kita lihat ada TM, lepas tu jadi R. Jadi trademark tu, pada proses aplikasinya, dia pihak MYPO dia akan saringkan dulu permohonan kita nak pastikan bahawa jenama kita tak sama dengan orang lain. Jadi tu dia bagi TM. Tapi bila dah pastikan bahawa disahkan kita ni unik, kita punya brand ni memang satu-satunya yang ada, yang didaftarkan dengan MYPO, di situ dia tukar jadi R. So if you notice, KRU punya brand tu ada R. Ada R, betul, registered. Betul. Okey Datuk pun saya nampak macam dahaga Datuk Okey je. Okey, jadi kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan? Nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media, jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Hai guys, kembali kita dalam siri podcast Rise Up. Datuk, sebutlah juga Datuk. Rise Up. Rise Up. Rise Up. Gitu. Okey Datuk, kembali dengan perbincangan hangat kita iaitu branding. For sure, usahawan-usahawan, businessman, businesswoman yang dekat rumah sana nak tahu macam mana kita nak create branding ni, nak strong branding kita ni. So soalan saya nak tanya seterusnya, apakah risiko kepada sesuatu jenama dan bagaimana counter apa-apa setback bila berlaku sesuatu negatif, Datuk? Okey, kita yang pertama sekali kita kena pastikan jenama yang kita cipta, yang brand promise kita janjikan, kita tunaikan janji tersebut. Bila kita membuat sesuatu yang sebaliknya, di situ kepercayaan dan trust yang daripada kita punya pelanggan ataupun pengikut akan gugur. Jadi di situ sebenarnya dia punya risiko dari segi apabila kita buat sesuatu jenama, kita ada satu brand promise. Jadi kalau kita tak boleh nak deliver brand promise tu, jangan janji langit dan bintang. Ingat tu. Itu je. You buat something yang what you can do. You can always improvise later on. You boleh tambah lagi. Macam dulu KRU mula kan, kita tak cakap kita start ni kita as an entertainment company. Kan? Kita position ourselves more as an artist. As a hip hop singer, songwriter, producer yang ada lagu R&B, ada lagu hip hop, ada lagu pop. Kan? Kita buat, that is our brand promise. Jadi siapa yang mengikut kami, dia tahu apa what to get. Kan? Tetapi dia punya setback apabila terus terang saya cakap menjadi selebriti ni, dia banyak berkait dengan personal branding pula. Jadi masalah peribadi dikaitkan pula dengan brand kita. Kan? Jadi kadang-kadang kalau contohnya kalau ada berlaku apa-apa isu-isu peribadi, dikait pula dengan jenama band, kan, jenama kita sebagai kumpulan. Dan di situ sebenarnya mungkin ada terhakis pula confidence dan juga minat mereka terhadap jenama tersebut. Ini sebenarnya saya nak katakan bukan hanya berlaku kepada penyanyi, tetapi berlaku kepada usahawan selebriti pula sekarang. Kan, kalau usahawan selebriti tersebut menjanjikan sesuatu,
dan dia ada kaitan dengan kontroversi dan ada isu-isu yang negatif, dia akan menjejas pula pada brand dia. How do we mitigate risk kalau risiko kita ni, kita kena pastikan bahawa first of all, kita kena tahu bila kita dah menjadi orang yang dikenali, jenama yang dikenali, tanggungjawab tu lagi besar. Kita kena hati-hati membuat sesuatu keputusan, nak pastikan bahawa kita tidak membuat apa-apa kesilapan yang boleh menjejaskan jenama kita. Dan pada masa sama juga, kalau sekiranya kita nak buat sesuatu yang baru, sesuatu yang kita belum pernah buat dan sebagainya, sebaiknya kalau kita gunakan jenama lain. Contohnya, Wetland Studios. Kan? Kami masuk dalam bidang industri tourism. Dan kami juga tidak ada pengalaman untuk menguruskan theme park. Jadi, kami ada partner. Kita dapatkan partner kami, We Grow Edutainment, untuk kerjasama dengan kita untuk membuat Wetland Studios. Dan nama pun adalah Wetland Studios. Kami tak namakan KRU Studios. Jadi itulah sebagai risk mitigation kami untuk pastikan, satu ialah KRU tu orang nampak macam mana. Sekarang kalau kita rojakkan jenama kita pula, tiba-tiba buat benda-benda yang, katalah kita pakai KRU Studios tapi cakap promote environmental conservation, nak promote wildlife protection. Tak kena pula. Kan? Betul? Dah terlampau rojak pula brand tu. Jadi jangan kita cacah marbakan brand kita. Kalau kita perlu buat sesuatu yang berbeza, macam kami buat lagu-lagu nasyid, lagu-lagu Islamik, kita ada Iman Studios. Itu brand kami. Kalau kita lihat lagu-lagu kanak-kanak, kita ada Cartoon Studios. Jadi kita kalau boleh jangan gabungkan, kalau terlampau banyak kita nak diversify pun, cuba pelbagaikan brand pula. Dan di situ sebenarnya dan kita mitigate our risk juga, yang tidak diekspos kepada isu-isu yang lain di luar kawalan kita, especially buat sesuatu yang baru. Soalan yang seterusnya, Datuk. Boleh Datuk bagi contoh bagaimana KRU ni sendiri melalui kontroversi yang menjejaskan jenama KRU, dan bagaimana tim KRU sendiri yang menyelesaikan ni? Kalau nak lihat, mungkin pada tahun 1997, especially, kita dilihat sebagai kumpulan hip-hop, pop, R&B, dan family values yang kuat dengan saya, adik-beradik saya kan. Dilihat sentiasa dekat dengan ibu bapa kami. Itulah brand promise. Kita tunjukkan adik-beradik pun boleh kerjasama. Apabila konsert kami diharamkan, kan, dan banyak tuduhan-tuduhan yang dikatakan, especially kita lihat konsert kita, memanglah orang kita tak berdiri terpacak je atas pentas, nyanyi berdiri macam tu. Kita lompat-lompat. Itu biasalah menari, hip-hop. Kan, biasalah. Takkan nasyid guys, yalah, kita berbeza. Tapi kita tak katakan nasyid salah. Ya, dia ada cara dia kan. Cara dia itulah. Tapi kami buat cara presentation kami berbeza. Tapi ada yang tak boleh terima. Dan di situ yang ada katakan kita bawa budaya kuning daripada barat, hip-hop kami pun. Pada mula-mula kami, lagu-lagu kami pun 9 daripada 10 lagu di-ban di radio. Pasal hip-hop punya pasal. Sekarang ni tak ada masalah macam tu. Satu masalah lagi pasal kita ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu dalam lagu kita. Sekarang ni biasa-biasa je orang campur English dengan BM kan. Betul. Pada ketika itu, orang tak boleh terima lagi. 30 tahun yang lalu. 30 years ago. Jadi, sama juga dengan kita tahun 1997 tersebut. Apabila konsert diharamkan, memang saya rasa macam begitu sukarlah ketika itu. Kita dah ada penaja, dah ambil pinjam bank, nak beli barang untuk konsert dan sebagainya. Dan of course dari segi tuduhan-tuduhan lah yang mengatakan kami macam seolah kami macam teruk sangat lah kan. So kita rasa macam, is this the end of KRU after 5 years? Dan of course lah ada cara dia macam kita nak resolve that problem. First kali of course lah kita kena, dalam apa-apa masalah sekalipun, kita kena tengok apa isu dia sebenarnya. It was a political issue back then. It was a political issue. Kerana ada kelompok-kelompok tertentu yang tak suka dengan kehadiran muzik kami, dengan cara kami. Dan yang especially the powerful people, they have the authority to stop the concert. It's a political punya issue. Jadi kalau masalah politik, kena selesai cara politik lah. Betul. Jadi kami pergi, mula-mula kita jam, tak tahu apa nak buat. Masa tak pernah ambil kisah pun pasal politik pun. Tapi kita dah mula kenal, okay, siapa. Kita start perkenalkan. Bagi tahu dia, apa kita tunjuk lirik-lirik lagu kami. Apa kita lagu ni cakap pasal anti dadah lah, bagaimana kita nak macam memajukan diri dan sebagainya. Sebenarnya topik-topik yang kita bawa dalam bentuk rap adalah positif. Bukannya macam mana negara barat kan. Jadi kita bagi penjelasan step by step. Sampailah konsert kami ni dibincangkan di mesyuarat kabinet pada 1997 untuk benarkan balik. Nampak guys. Jadi itu sejarah dia. Jadi itulah cara kita selesaikan macam mana, apakah isu. Kita kena tahu apakah isu dia dulu. Dan kalau kita tahu isu tu, masalah puncanya pada, contohnya katalah produk kita tak bagus. Katalah ada
contohnya kita buat keluarkan produk susu basi kan contohnya, dan orang sakit perut contoh kan. Dan kita kena tahu masalahnya adalah susu basi tu kan. Apakah susu basi tu hasil daripada mana? Adakah kita daripada kitchen kita sendiri ke ataupun daripada supplier? Jadi kita kena settle masalah tu. Dan next step kita kena recall produk-produk kita. Nak pastikan orang tak lain lagi sakit perut lagi. Kan? Jadi isu-isu macam tu lah. Jadi kita kena tahu. First kali kita tahu apa benda. Then of course the best is always admit your mistake. Kan? Kita jangan be in denial, kalau dah betul kita buat salah, kita mohon maaf. Kan? Kita dah tahu kita sedar kesilapan kita mohon maaf. Dan kita bagaimana kita nak betulkan keadaan, kita cubalah correct. Macam antara yang isu yang kami dah bincang dengan tokoh politik ketika itu, menteri, dia katakan drop perkataan mania. Pasal nama konsert kami KRU Mania. Drop. Mania tu maknanya gila, dia cakap. Dia cakap, alamak susah ni. Mania kita nak hype je sebenarnya. Macam WrestleMania lah lebih kurang. Bukan jangan cakap orang gila-gila kan. Tapi tak boleh. Kena drop Mania. Okey lah, drop. Jadi KRU Mega Tour. Itu kita tukar jenama tu. Jenama konsert siri kita tu. Jadi itu sebenarnya kita kena tahu apa punca dia. Kenapa orang marah dengan kita? Kenapa orang tak nak? Jadi kita kena cuba selesaikan masalah tu dengan cara tengok apa punca masalahnya dan kita betulkan. Yeah. Okey Datuk, saya nak tanya Datuk lah. Saya ada tengok perniagaan ataupun usahawan-usahawan yang terkenal ni, dia lagi lebih cenderung untuk membuat kontroversi ataupun buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat lah. In order untuk dia meningkatkan dia punya jenama dia sendiri. Itu sekarang ini punca dia social media lah. Apa pandangan saya dulu Datuk tak ada macam ni. Pasal social media lah punca yang kadang-kadang ada artis dan usahawan selebriti dia suka dikecam. Jadi sebenarnya kita sendiri pun ada salahnya. Yang kita yang menonton ni kan, kenapa kita nak ambil kisah sangat? Kalau kita tak nak bagi mereka terus buat benda ni, jangan follow je lah. Uish, Datuk, benda-benda macam tu best Datuk. Itulah masalahnya. Pasal itulah orang ni buat konten macam tu. Okay, jadi you follow dia orang ni sebab you nak tengok cerita macam konten macam ni. You nak tengok benda-benda yang negatif dan juga memang provokatif, dan so that you akan rasa marah dan you bagi bang dia slam. Tapi itu yang dia nak. Kan, ada cara, masing-masing ada cara mereka nak dikenali kan. Ada yang buat cara biasa-biasa, ada yang gunakan forum-forum ilmiah dan sebagainya. Tapi ada juga yang cara provokatif begitu. Tapi kalau memang nak suka tonton konten macam tu, memang dia orang tahu yang ramai yang suka tonton. Betul. Itu sebabnya kau cuba tak follow. Dan you tak tahu pun isu ni berlaku. Kan? Jadi tak ada rasa marah, tak payah nak ikut. Jadi kalau itu bergantung kepada sesiapa yang mengikut mana-mana. Saya tak cakap suruh ikut atau tak ikut. Tapi kalau dah ikut, janganlah komplain pula. Kan? Jadi you follow, jadi you boleh. You tahu orang buat macam tu, you ikut lagi, buat apa? Tapi kalau dah ikut, dan layan je lah. Kan? It's entertainment. They are just doing it to entertain you. Walaupun in a form of provokasi. Dengar tu Abang Long? Dah bunyi? Guys. Okey, Datuk. Saya nak tahu jugalah pantang larang dalam proses branding ni. Kita kena konsisten. Dalam brand kita. Saya selalu advise team saya. Dalam branding is also about consistency. Janganlah tiba-tiba logo macam ni tukar-tukar pula suka-suka kan. Color kita kena ada color tone, dia punya color yang code yang betul. Saya selalu dengar tu. Kadang-kadang saya tengok bila kita ada brand KRU macam-macam. Ada KRU Masterclass, KRU Music, KRU Media, KRU Studios. Logo KRU tu pun kadang-kadang warna orange lain berbeza. Itu jadi masalah. Jadi itu antara perkara yang kita kena betulkan. Kan? Saya sendiri pun lalu masalah juga. Kadang-kadang staff buat, dia tak dapat guidance je. And of course kita sebagai pengurus kena sediakan SOP. Kan? Kita tak boleh expect orang tahu semua. Kita dah ada style guide kita. So jadi dia punya brand style guide kita dah bagi tahu. Ini lah dia color dia, tone dia macam mana, dia punya logo macam mana. Kalau sekiranya background hitam kita guna macam mana, background cerah guna macam mana. Kan? So dia ada option kadang-kadang. Macam KRU, kalau background warna hitam, dia kita gunakan logo warna putih. Dan kita reverse kan. Kalau misalnya kalau background cerah, kita gunakan logo warna orange. Jadi itu yang kita punya, and it's about consistency. Dan kalau kita nak buat dalam platform media sosial, sebaiknya kita ada sentiasa ada call to action pada penghujungnya. Apa kita nak suruh orang buat? Nak subscribe ke, nak follow ke, nak pergi ke website kita ke, itu sebaiknya. Okay guys, kita pun Datuk pun nampak macam perlu berehat sekejap ya. Ya ke? Okay, so kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Podcast Rise Up.
Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hai guys, kembali kita dalam siri podcast Rise Rise Up. Okey, kembali kita lah. Datuk, Yes. masih steady Datuk ya? Steady. Okey. Okey je. Ha. Abang Long guys. Yeah. Okey. Datuk, soalan yang saya nak tahu lagi lah Datuk. Apakah peranan platform-platform digital dalam proses penjenamaan ni? Okey. Ia sebenarnya lebih memudahkan kita. Kalau dulu kita nak buat penjenamaan, kena keluar iklan, TV, radio, surat khabar dan sebagainya, ataupun nak buat billboard. Semua tu kos yang tinggi. Betul, Kan? betul. Kalau kita gunakan platform-platform digital, kos dia sebenarnya sekarang macam-macam tools dan software yang free pun ada. Jadi kita boleh gunakan untuk buat design. AI pun macam-macam ada untuk nak designkan logo dan juga kita punya elemen design-design yang kita nak hasilkan. Jadi sebenarnya platform-platform digital ni memudahkan, menjimatkan kos. Dan ini bergantung kepada kita, cita rasa kita dan juga kreativiti kita je. Tapi sebenarnya kalau kita bukan orang kreatif pun, boleh je cari kawan-kawan yang pandai buat kreatif ni. Tapi walaupun kita tak perlu nak buat sendiri, tak pandai, kita kena ada orang yang pandai buat. Sama ada kita outsource kan, ataupun minta kawan-kawan minta tolong ke, bagilah token sikit ke apa ke, ataupun belanja makan ke. Fikirlah cara macam mana. Saya cakap ni untuk memudahkan semua yang menonton ni faham bahawa jangan gunakan alasan resources langsung sebab kita tak boleh buat apa-apa. Contohnya kalau kita katalah kita nak buat, contohnya nak main bola sepak contohnya. Kan? Alah tak ada bola lah, tak ada boot lah. Tak ada padang lah semua sekali. Don't use that as an excuse. Saya main bola dulu pun masa saya kecil, budak-budak tu kan. Saya main kat dalam rumah aja, mula asal main kat dalam rumah aja pun. Bukan, dalam rumah pun ada, kat luar padang dekat kawasan rumah pun ada. Bukan main padang besar pun. Kat situ saya belajar main bola. Kan? Bola tak asli boleh semua nak bola mahal, ada juga bola yang murah. Kan? Jadi sama juga dalam penjenamaan. Jangan kita nak gunakan alasan saya tak pandai lah. Semua tu boleh belajar. Kan? Itu alasan je kenapa kita tak boleh berjaya. Jadi saya rasa dari sudut penjenamaan ni, yang macam katakan tadi awal macam ada keunikan, brand promise kita dan sebagainya, untuk pastikan bahawa kita mencipta kelainan dan apabila orang tengok je brand kita, dia teringat immediately kita siapa. Dan to the extent yang saya cakap macam saya sendiri kan, kalau benda mudah contohnya. Saya kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, selalunya kalau majlis-majlis keramaian dan sebagainya, ataupun official function KRU, memang saya tak ketepikan. Kalau pakai coat, saya pakai tie warna orange. Kalau saya pergi majlis, contohnya perayaan, contohnya, saya pakai baju Melayu warna orange. And sentiasa orang akan nampak. Saya pernah baca ramai-ramai orang, kadang-kadang VIP masuk, dia salam. Banyakkan orang yang pakai suka warna gelap. Okay? Banyak kalau macam nampak slim macam ni, nampak slim sikit. Sama. Tapi bila you pakai yang bagus, saya pakai baju Melayu ni, you boleh pakai macam-macam warna. Memang selalunya memang dia akan nampak lah orange tu. Pasal orange tu memang benda yang terang kan. Yang dia pakai merah tu kuning lah. Benda tu memang nampak jelas. Tapi warna KRU adalah orange. Bila pakai macam tu, memang setiap banyak kali saya tengok, memang immediately dia nampak kita siapa kan. Kadang-kadang ialah orang VIP dia pun dah tengok orang pun. Betul. Tapi dia nampak baju orange ni lain macam dia. Itulah. Lagi satu saya cakap, personal branding. Carilah perfume kan. Yang identity you sendiri. Kan? Jangan kata perfume dekat sini je. Dekat tangan tu pun. Kat tangan tu letak perfume. Bila orang salam kat you ke apa ke, pop, dia boleh, teringatlah dekat Bella. Kalau bersalam dengan Bella lah. Tapi kalau dia in a way kat situ, dia akan ada brand recall juga. Siapa yang letak perfume kat tangan ni? Jadi terus teringat. Jadi itu saya bagi tip lah. Tips guys. Buat macam KRU ada keluarkan perfume. Untuk wanita elegant, untuk lelaki valiant. Jadi ada dua brand tu boleh dapat kat di platform kami. Okey Datuk. Okay, next soalan ya. Bagaimana menilai sama sesuatu brand itu berharga ataupun tidak? Okay. First of all, itu elemen goodwill dalam satu jenama tersebut. Goodwill tu tak ada tangible asset yang kita boleh nampak. Contohnya kalau asset yang tangible tu adalah bangunan, kereta, orang nampak kan. Tapi jenama ni adalah something yang very subjective.
Kepada Bella mungkin lihat brand KRU ni macam mana. Kepada orang lain nampak brand KRU macam mana. Jadi it's very subjective. Jadi macam mana kita nak bagi dia dari sudut kita nilaikan. Jadi salah satu daripadanya adalah of course social media is very important lah. Saya utamakan social media ni kerana kita kat situ kita nampak followers kita ada nilai di situ. Dan keduanya adalah dari segi sudut kita punya database yang kita kumpul, especially database yang dah murnikan, ya. Maknanya bukan kita setakat cakap copy daripada internet je, tapi memang kita berkomunikasi dengan mereka. Tak kiralah pelanggan ke, supplier ke dan sebagainya. Paling pentingnya lah financial performance sebuah syarikat. Kalau contohnya Nike, dia mulakan dulu dia buat sport shoes yang masa tahun 70-an ke, tak ingat, lebih kurang macam itulah, 60-an ke 70-an. Sekarang ni nilai dia dah hampir 200 billion US dollars, ya. Sebagai sebuah brand yang begitu bernilai, kan. Dan kadang-kadang kalau kita lihat macam jenama, macam even dulu Jimmy Choo, dulu dia kita punya shoe designer, tapi sekadar berpindah milik syarikat luar negara yang memiliki jenama tersebut. Nama tersebut dimiliki oleh mereka. Jadi itulah sebenarnya macam kita lihat bagaimana kita boleh mencipta nilai dan transaction, ya, bergantung kepada, of course lah, daripada financial performance tersebut, dia ada perkiraannya. Bagaimana value IP brand tersebut, dia boleh buat projection. Contohnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, macam mana pendapatan tu, dan dia boleh apakah potential income tersebut dengan gunakan nama yang dimiliki oleh syarikat tersebut. Jadi itu saya cakap dia berkait. Kalau setakat ada brand je tapi tak dimasukkan elemen syarikat, pemilikan syarikat, itu tidak susah nak nilai di masa akan datang. Pasal dia ada elemen financialnya, ada of course elemen dari segi database dan juga dari segi brand tu sendiri. Dan of course lah kalau brand tu menang anugerah dan sebagainya, of course dia ada perkiraan yang tertentu. Dan sebenarnya kalau IP ni boleh value oleh valuer. Ada yang syarikat-syarikat yang memang specialize untuk menilai value bagi jenama tersebut. Okey, Datuk. Soalan yang terakhir, Datuk, ya. Okey. Apakah exit plan setelah kita berjaya mencipta kita punya branding yang popular? Itulah, kita sekarang kalau saya cakap kan, kalau contoh kita, kalau matlamat kita apa dalam hidup kita. Contohnya kalau kita dalam kerjaya, nak sampai umur berapa you nak bersara, kan. Jadi dah plan dah setakat mana umur nak bersara, apakah jawatan yang tertinggi nak dapat, dan bagaimana kita nak berhenti, kan. So sama juga dengan syarikat. Bagi saya sendiri pun, saya tak rasa saya akan kekal selama-lamanya menjadi CEO bagi kumpulan syarikat KRU. Dan pastinya saya ingin mencipta value melalui jenama KRU dan juga harta intelek yang dicipta dan juga perniagaan-perniagaan yang berkaitan. Jadi di situ sebenarnya exit plan saya adalah mencipta satu value bagi KRU. Macam mana kalau tak tahu lah, saya tak rasa yang KRU boleh jadi nilai setinggi Nike for example. Tapi I'm sure there will be some value of the KRU brand dan juga aset-aset yang kami ada yang dalam bentuk goodwill dan juga harta intelek untuk dinilai. Dan di situ sebenarnya mungkin saya boleh sama ada kita go into cash out melalui listing ataupun penjualan lah equity syarikat. Di situ sebenarnya strategi bagi mereka yang fikir long term. Kita sebagai usahawan ni kita tak boleh fikir short term. Dia tak boleh expect okey lah dah buat profit dekat sini, withdraw profit tu dalam kata buat 100,000 profit, okey lah jomlah pergi holiday macam tu. Dia kena ada elemen macam mana kita nak bangunkan lagi perniagaan tu. Kalau kita dah cipta profit tahun ni katalah 100,000, tahun depan nak pergi 1 juta pula. Dan pergi 1 juta nak pergi ke 5 juta pula. 5 juta nak pergi 10 juta. Kita kena sentiasa ada peningkatan untuk build up the value of the business and berkaitan dengan IP yang kita pegang, which is your brand. That's the exit plan. Berguna ilmu ni, ya, guys. Okey, Datuk. Okey, kalau untuk usahawan ataupun yang berniaga ni, Datuk, nak dapat ilmu macam ni, nak belajar tentang branding, macam mana nak buat personal branding, nak strongkan dia punya branding tu, Datuk. Ada tak yang KRU ni sediakan ilmu-ilmu macam ni? Itu sebabnya kita ada KRU Masterclass. Pasal kami juga nak merapatkan diri kami dengan usahawan-usahawan. Tak kira usahawan mikro, usahawan small and medium size companies. So jadi kita boleh bantu mereka bukan saja dari sudut training ataupun training bagi kaki tangan mereka ataupun untuk influencer untuk bekerjasama dengan mereka, tapi juga kita juga ingin membantu syarikat-syarikat ni untuk terus meningkat dari segi prestasi perniagaan mereka. Jadi melalui platform-platform kami lah, kita ada di platform di KRU Media dan juga influencer di bawah kami, dan kita cuba bantu dan sedikit banyak membantu membina jenama mereka
untuk ke tahap yang lebih tinggi lagi di masa akan datang. Okey, baik. Kita pun dah sampai ke hujung rancangan ya guys. Jadi untuk usahawan micro especially yang berminat untuk mendigitalkan perniagaan mereka dan belajar tentang bagaimana untuk menguruskan social media, bagaimana untuk meningkatkan branding mereka sendiri, bolehlah kontak kita. Nombor di bawah mungkin? Nombor di bawah. Please attach nombor kontak. Bukan nombor personal saya, tapi boleh juga kalau nak attach nombor personal saya. Single lagi but not available. Okay. Okay, saya cerita sikit lah tentang program Social Commerce Micro Connector 2.0 yang sekarang ni akan berada di KRU Masterclass. KRU Masterclass menjalankan program Social Commerce Micro Connector 2.0 dengan berkolaborasi bersama SME Corp. Ya, dan paling best guys, program ni ada nilai tambah untuk latihan dan pensijilan. Yang kedua adalah pakej periklanan dan penjenamaan oleh syarikat KRU sendiri. Dan yang terakhir, kita ada guidance and monitoring session selama 6 bulan selepas tamat latihan. Mana nak dapat lagi guys peluang macam ni? Yang best sekali, SME Corp sudah menaja latihan ini sebanyak 80%. Dan yang paling menarik, guidance and monitoring session ni selama 6 bulan ni, apa yang kita akan guide daripada pihak KRU sendiri, dan mungkin Datuk sendiri boleh guide ni Datuk. Boleh. 4 benda guys. Brand performance, social media, content dan sales performance. Okay, so kita pun dah kesuntukan masa. Dan terima kasih Datuk atas perkongsian yang hebat ni. Dan terima kasih juga penonton di rumah kerana sudi menonton segmen kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada siri yang seterusnya. Pada minggu depan. Yes. Rise Thank up. you guys. Rise up.